Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izin dan taufik daripadanya memberi kepada kita peluang untuk berada pada waktu dan masa ini untuk kita melihat dan membaca serta memahami dan mendalami satu risalah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ustaz Badi'uz Zaman Sa'id Nursi dalam himpunan mukatabat beliau, yang mana ini termasuk daripada risalah yang kedua, iaitu risalah Ramadan. Jadi insya-Allah pada malam ini saya akan cuba berkongsi dengan muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan sekalian, berkaitan beberapa nuktah-nuktah ataupun poin-poin yang dipilih, rahsia-rahsia yang cuba ingin diungkapkan oleh Badi'uz Zaman Sa'id Nursi dalam risalah yang beliau tulis ini. Beliau menyebut pada mukadimahnya tentang bahawa laqad buhithat nabdhatun mukhtasaratun 'an asy-sya'air al-islamiyyah fi khitam al-qism tsani. لذا سيذكر في هذا القسم الثاني عدد من الحكم التي تختص صيام شهر رمضان المبارك والذي هو أسطع الشعائر وأجلها. Jadi dalam risalah ini beliau setelah menyebut beberapa syiar-syiar dan amalan-amalan syiar Islam yang pada bahagian pertama, pada bahagian kedua ini beliau akan sebut beberapa hikmat-hikmat yang khusus berkaitan puasa bulan Ramadan, yang menjadi satu syiar yang paling tinggi, yang paling agung. Jadi seterusnya beliau mengatakan, hadhil bahthu ibaratun an tis'i nukatin daqiqah wa masaila latifah tubayyinu tis'an min al-hikamil kathirah li siyami syahri Ramadan al-mubarak. Perbincangan dalam tajuk ini akan menyentuh 9 nukat, 9 poin-poin rahsia, 9 rahsia-rahsia dan juga masalah-masalah yang mendalam, menerangkan tentang 9 hikmat-hikmat daripada hikmat-hikmat yang banyak berkaitan dengan puasa. Kemudian Sa'id Nursi memulakan dengan membacakan satu potongan daripada ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai hidayat kepada manusia dan menerangkan bagi keterangan dan juga menceraikan antara yang hak dan batin. An-Nuqtatul Ula, rahsia atau poin yang pertama yang disebut oleh Ustaz Sa'id Nursi, kata beliau, inna siyama syahri Ramadan ya'ti baina awailil arkanil khamsati lil Islam yu'addu min a'azimi sya'airil Islamiyah. Puasa Ramadan ini, yang mana datang dia dalam rukun Islam yang 5, dikira daripada syiar-syiar Islam yang besar. Inna aktharal hikamil mutamakhidati an shaumi Ramadan tatawajjahu ila izhari rububiyyatil haqqi tabaraka wa ta'ala. Dan kebanyakan hikmah-hikmat yang berkait dan dikhususkan tentang puasa ini, fokusnya ialah untuk menzahirkan rububiyah Allah, ketuhanan Allah sebagai Rabb yang mencipta dan mentadbir alam ini. Kama tatawajjahu ila hayatil insan al-ijtimaiyah wa ila hayatihi asy-syakhsiyah. Sebagaimana puasa juga dia menuju dan memfokuskan
kepada kehidupan manusia secara ijtimai, secara kemasyarakatan, dan kepada diri kehidupan manusia yang pribadi. Wa tatawajjahu aidan ila tarbiyati nafsi wa tazkiyatiha wa ila al-qiyami bisyukri tijaha ni'amil ilahiyah. Sebagaimana hikmat-hikmat ini juga menuju dan memfokuskan, mendorong kita untuk melihat kepada pentarbiyahan, bagaimana kita mentarbiahkan jiwa kita dan menyucikan jiwa kita, dan bagaimana kita nak mendirikan hak kesyukuran terhadap nikmat-nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nadhkuru hikmatan wahidan min bainil hikamil kathirati jiddan min haitsu tajalli rububiyyatil haqqi tabaraka wa ta'ala min khilalis shaum, wa hiya anna Allah Subhanahu wa ta'ala qad khalaqa wajhal ard ma'idatan mumtaddatan 'amiratan bin ni'amil lati la yahsuruha al-'add wa a'addaha i'dadan badi'an min haitsu la yahtasibul insan. Jadi kata Sa'id Nursi, kami di sini akan sebut satu hikmat daripada hikmat-hikmat yang banyak, yang sangat banyak berkaitan dengan Islam, dari berkaitan dengan puasa ini, iaitu bagaimana puasa ini mentajallikan, menzahirkan ketuhanan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dari segi puasa itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan di atas muka bumi ini, di atas wajhil ard, di atas muka bumi ini, seumpama maidah, umpama hidangan yang luas terbentang, yang makmur, dipenuhi dengan nikmat-nikmat yang tidak mampu dibilang, dan dikira sebagai satu persiapan yang cukup indah yang dipersiapkan kepada manusia yang tak mampu dibilang, tidak mampu dihitung oleh manusia itu sendiri. Fahuwa subhanahu yubayyinu bihadzal wad'i kamala rububiyyatihi wa rahmaniyatihi wa rahimiyatihi. Dengan persediaan dan juga penciptaan Allah yang begitu luas, nikmat-nikmat yang dibentangkan begitu luas ini, Allah seakan-akan nak menerangkan kepada kita tentang kesempurnaan sifat ketuhanannya, sifat rahmannya, sifat rahimnya, sifat pemurah pengasihnya. Baida annal insan la yubsiru tamaman, namun manusia itu kadang-kadang tidak dapat melihat secara penuh, tidak dapat melihat dengan telus. Tahta hijabil ghaflah, di bawah hijab dinding kelalaian. Wa dhimni satairil asbab, dan tidak dapat melihat hakikat dengan tertutupnya oleh tutupan-tutupan asbab, oleh asbab-asbab adat yang manusia lihat dengan mata kasar. Kadang-kadang mereka lupa di sebalik asbab yang Tuhan cipta itu ada musabbibil asbab, Allah yang menyusun dan mentadbirkan sekalian asbab-asbab tersebut. Maka al-insan la yubsiru tamaman al-haqiqatal bahirah allati yufiduha, maka manusia kadang-kadang tak dapat melihat dengan penuh hakikat yang begitu luas yang ditunjukkan oleh puasa ini. Wa yu'abbiru anha hadzal wad, dan yang mentakbirkan, yang dizahirkan dengan susunan yang Allah Ta'ala buat ini. Wa qad yansaha, kadang-kadang manusia lupa. Amma fi Ramadan, namun dalam bulan Ramadan, amma fi Ramadan al-mubarak fal mu'minuna yusbihuna fawran fi hukmi jaishin munazzam. Orang beriman itu jadilah dia seumpama satu kumpulan askar yang tersusun. Yataqalladuna jami'an wushahal ubudiyyati lillah, mereka itu memakai sarung dan pakaian tanda kehambaan kepada Allah. Wa yakununa fi wad'i mutaahibin qubail al-iftar, dan mereka duduk pada satu keadaan bersiap sedia qubail al-iftar, sebelum daripada berbuka puasa, litalbiyati amril qadiril azali, untuk menyahut seruan Tuhan yang maha berkuasa, yang azali. Tafaddalu, silalah sekalian kamu, ila ma'idati dhiyafatihil karimah, kepada hidangan-hidangan jamuan Allah yang mulia ini. Jadi apa yang cuba dibawa oleh Sa'id Nursi ni, bagaimana manusia kadang-kadang dia lupa dan kadang-kadang dia lalai tentang hakikat kejadian
manusia dan juga alam ni, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ini ialah yang mencipta dan mentadbir alam ini. Kerana apa manusia lupa? Kadang-kadang mereka ditutup, diselubungi oleh asbab-asbab zahir yang menyebabkan mereka tak nampak di sebaliknya ada Tuhan yang menyusun segalanya itu. Maka ini yang cuba Ramadan, madrasah Ramadan, bagaimana Ramadan cuba nak memperingatkan manusia itu kepada hakikat ini, yang mana Ustaz Sainusi menyebut seakan-akan pada bulan Ramadan umat Islam itu umpama satu kumpulan tentera yang bersiap sedia menerima arahan daripada pemimpin, daripada ketuanya. Begitulah umpamanya. Kerana manusia apabila bulan puasa mereka siap sedia sebelum daripada berbuka, mereka semua dah siap sedia dah untuk menyahut seruan Allah. Apabila masuk saja waktu maghrib, dilaungkan azan, seakan-akan arahan daripada Allah SWT menjamu mereka. Tafaddalu, silakanlah kamu semua makan hidangan-hidangan dan juga jamuan yang Allah Ta'ala hidangkan di depan kamu. Fayuqabiluna biwad'ihim hadha tilka rahmatal jalilah. Maka mereka pun, orang beriman ini, akan terima rahmat-rahmat yang begitu jelas, al-kulliyah, yang begitu umum, sempurna, bi'ubudiyatin wasi'ah, dengan sikap, dengan sifat kehambaan yang begitu luas, munazzamatin azimatin, yang tersusun, yang maha besar. Tura hal yastahiqu ulaika alladhina lam yashtariku fi mithli hadhihi al-ubudiyyati samiyah. Maka apa pandangan kamu, mereka-mereka yang tidak turut serta dalam satu penzahiran sifat kehambaan yang begitu mulia ini, wa fi mithli hadhihi al-karamati rafi'ah, dan dalam satu kemuliaan yang begitu tinggi ini, yang tidak menyahut seruan Allah untuk berpuasa. Adakah mereka itu layak? Adakah mereka patut mereka buat begitu? An yutlaqa alaihim ismul insan, patutkah dipanggil mereka manusia sekalipun? Seakan Ustaz Sainusi di sini nak menyatakan bahawa orang yang menolak jamuan dan menolak undangan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hambanya di dunia ini dengan ingkar, tidak berpuasa, ini salah satu daripada arahan dan juga syiar yang Allah Ta'ala wajibkan. Mereka tidak berpuasa seakan mereka menolak. Maka patutkah mereka itu digelarkan manusia? Itu satu persoalan yang ingin Ustaz Sainusi mengetuk minda masing-masing kepada orang yang ingkar dalam masalah puasa ini. Sebenarnya mereka itu tidak layak pun dipanggil manusia, hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. An-nuqtatu tsaniyah, poin ataupun rahsia yang kedua, inna hunaka hikaman iddatan yatawajjahu biha siyamu Ramadan al-mubarak bisyukri ala ni'amillati asbaghaha al-bari alaina. Di sana ada hikmat-hikmat yang begitu banyak yang dibawa oleh puasa Ramadan dengan untuk kita bersyukur di atas nikmat-nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke atas kita. Ihdaha, salah satunya, hiya anna al-at'imata allati ya'ti biha khadimun min matbakhi sultani laha thamanuha. Salah satu daripada hikmat tersebut bahawa makanan-makanan, ini perumpamaan yang cuba Ustaz Sainusi bawa, makanan-makanan yang dibawa datang oleh khadam daripada dapur raja, makanan tersebut pasti ada harganya, ada nilainya. Kama dzukira fil kalimatil ula, sebagaimana ini disebut oleh Ustaz sendiri dalam al-kalimah al-ula, dalam kalimah yang pertama. Wa yu'addu minal balahati tawahhumu al-at'imati nafisati tafihatan ghaira dhati qimah. Dan amat bodoh dan amat tidak cerdik lah, balahah, amat tidak cerdik, amat dungulah kalau seseorang itu menyangka makanan yang nilainya tinggi itu makanan yang hina, yang tidak ada nilai. Makanan yang begitu baik yang dibawa, dihidangkan oleh sultan itu kepada seseorang, tidak ada nilai. Itu satu pemahaman andaian yang tak betul. Wa adamu ma'rifati mun'imiha al-hakiki, dan tidak mengenal siapakah yang memberi nikmatnya yang hakiki.
fil waqti alladhi yamnahul khadima hibatin wa ataya li ajliha. Dalam masa yang sama, orang tersebut memberi kepada khadam tadi pelbagai hadiah-hadiah, pelbagai pemberian-pemberian kerana sebab mendatangkan hidangan tersebut. Apa yang cuba nak digambarkan oleh Ustaz di sini, Ustaz Said Nursi, beliau menyatakan membuat satu metafora perumpamaan. Hidangan-hidangan yang mahal ini datangnya daripada dapur raja. Siapa yang membawanya? Yang membawanya ialah khadam. Khadam, pembantu dia. Pembantu bawa khadam kepada kita, maka membawa makanan tersebut kepada kita. Maka makanan tersebut, kalau seseorang itu tidak kenal nilai dan tidak kenal siapa yang memberi hakikat, yang memberi nikmat, maka itu satu kebodohan dan satu perkara yang tidak bijak. Apatah lagi kalau dia memuji khadam itu lebih, dalam masa yang sama dia lupa siapa sebenarnya khadam itu berkhidmat, daripada mana datangnya makanan tersebut. Maka begitulah, wa kadzalikal at'imatu wan ni'matul ghairu ma'dudati allati bathaha Allah subhanahu fi wajhil ard fa innahu yatlubu minna hatman thamanaha. Begitulah perumpamaannya nikmat-nikmat, makanan-makanan yang tidak terkira yang Allah Ta'ala sebarkan, berikan, Allah Ta'ala letakkan di wajah di muka bumi ini. Tentulah nikmat tersebut menuntut kita untuk harganya, menuntut kita sesuatu untuk balasannya. Ala wahwal qiyamu bisyukri lahu tijahatil ni'am, iaitu kita mendirikan hak kesyukuran kerana sebab nikmat yang kita dapat. Wal asbabu zahiratu allati tuhmalu 'alaiha tilka ni'amu wa ashabuha adh-dhahiru hum bimathabati khadamatin laha. Maka sebab-sebab zahir yang kita lihat di dunia ini, pekerjaan dan juga orang-orang yang pada zahir memberi kepada kita nikmat itu umpama khadam kepada harta dan juga nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itu berkhidmat kepada Allah. Maka fanahnu nadfa'u lil khuddam ma yastahiqunahu min ath-thaman wa nadhillu tahta fadlihim wa minnatihim bal nubdi lahum min at-tawqir wa syuk akthara mimma yastahiqunahu wal halu anna al-mun'im al-haqiqiyya subhanahu yastahiqu bi bathihi tilka an-ni'am an nuqaddima lahu ghayat asy-syukri wal hamdi. Tapi kerana kita tidak melihat hakikat yang sebenar terhadap apa yang berlaku di dunia, kita kadang-kadang memberi kesyukuran, mengagung-agungkan, berterima kasih kepada orang yang menyampaikan kepada kita nikmat tersebut, yang pada perumpamaan ini sebagai khadam-khadam saja. Dalam masa yang sama kita lupa kepada nikmat yang memberi nikmat yang sebenar, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lupa untuk memberi kepada Allah, mengucapkan kesyukuran dan pujian bagi Allah dengan sebenarnya. Kita ingatkan bahawa itu datang daripada asbab-asbab tersebut. Wa muntahal imtinan wa ridha, kita tidak beri, bahkan kita lupa untuk memberikan terima kasih dan keredaan. Wa huwal ahlu likulli dzalik, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sepatutnya kepada dialah kita memberi kesyukuran yang sepenuhnya, perasaan terima kasih, perasaan redha, dan Allah lah layak, dialah yang paling layak kepada demikian itu. Idzan fataqdimu syukri lillahi subhanahu wa idhaharu ridha iza'atil ni'ami innama yakunu bi ma'rifati suduri tilka ni'ami wal ala'i minhu mubasharatan bi taqdiri qimatiha wa bi syu'uril hajati ilaiha. Maka dari kerana itulah, maka kita perlu menyerahkan, memberi kesyukuran kepada Allah Ta'ala, menzahirkan keredaan terhadap nikmat-nikmat tersebut. Dengan mana? Dengan kita tahu bahawa nikmat itu datangnya daripada Allah secara langsung, dan kita berterima kasih dan menganggap tinggi nilai nikmat tersebut dengan merasakan berhajat kepadanya. Lidha fa inna siyama Ramadan al-mubarak lahu miftahu syukrin haqiqiyyin khalis. Dari kerana itulah
puasa ini kita boleh anggap sebagai satu anak kunci kesyukuran yang hakiki, yang paling sempurna, paling tulus, paling ikhlas. Wa hamdin azimin amin lillah, dan satu pujian yang besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika lianna aghlaban nasi la yudrikuna qimata ni'ami katsirah ghaira muttarina ilaiha fi sairil awqat li'adami ta'arudihim liqasawatil ju'il haqiqi wa adharihi. Kerana itulah kebanyakan manusia, mereka tidak dapat menilai nilai hikmat dan juga harga nikmat-nikmat yang banyak itu. Kebanyakan manusia, mereka tidak dapat tahu, tak dapat nilai kadar nikmat-nikmat yang begitu banyak dalam masa mereka tidak pada kebanyakan masa, kerana mereka tidak berada dalam situasi terdesak. Mereka tidak berada dalam situasi lapar yang begitu lapar, dan juga kesesakan diri. Kerana itu mereka yang hidup dalam kesenangan tidak dapat merasa kesusahan. Fala yudriku mathalan darajatan ni'matil kaminati fi kasrati khubzin yabisin. Maka mereka tidak dapat tahu nilai nikmat yang tersembunyi yang ada pada secebis roti yang kering. Ulaika mutakhammuna bisyiba'. Mereka yang selalu berada dalam keadaan perut kenyang. Wa bi khasatin in kanu athriya'a muna'amin. Lebih-lebih lagi mereka itu orang yang kaya, yang sentiasa mendapat nikmat yang luas. Bainama yudrikuhal mu'min. Namun orang mukmin dia akan dapat rasa kesusahan dan juga kebesaran nikmat yang Allah Taala beri ini indal iftar, ketika berbuka puasa. Annaha ni'matun ilahiyatun thaminah, bahawa nikmat ini satu nikmat yang diberi daripada Allah yang begitu tinggi nilainya. Tashhadu ala dhalika quwwatuhu dha'iqatu, yang menyaksikannya oleh kekuatan seorang itu apabila dia dapat rasa dan menikmati nikmat itu. Lidha yanalu as-saimuna fi Ramadan, kerana itulah orang yang berpuasa akan mendapat pada bulan Ramadan ibtida'an minas sultan wa intiha'an bi afqari faqirin, dan mula sama ada daripada peringkat sultan yang paling tinggi, raja, ataupun orang fakir yang paling fakir. Orang-orang yang berpuasa, sama ada sultan ataupun orang fakir, akan mendapat faham syukran ma'nawiyan, syukur yang sebenar, syukur yang maknawi bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bersyukur kepada Allah. Ba'ithan min idrakihim, yang mana syukur ini lahir dan keluar daripada kesedaran mereka, qimatatil ni'amil azimah, mereka sedar tentang nilai nikmat yang besar itu. Amantina'ul insan an tanawilil at'imati naharan fa innahu yaj'aluhu yatawassalu ila an yudrika innaha ni'matun haqqan id yukhatibu nafsahu qailan. Kemudian Sanusi mengatakan, adapun apabila siang hari seseorang manusia itu menghalang dirinya daripada memakan dan minum, itu dijadikan wasilah, cara yang bagaimana seorang itu dapat mendapati dan juga mengetahui bahawa makanan itu satu nikmat yang benar-benar satu nikmat yang besar daripada Allah SWT. Seakan-akan apabila seorang tu tidak makan, dia berkata dan berbicara kepada dirinya sendiri, inna hadhihi ni'ama laisat milkan li, bahawa nikmat-nikmat ini bukan milik aku. Fa ana lastu hurran fi tanaluliha, aku bukan bebas untuk memakannya. Kerana itu pada siang aku tak boleh makan. Kerana apa? Kerana itu bukan nikmat milik aku. Fahiya idzan ta'udu ila wahidin akhar, maka tentulah nikmat ini milik kepada yang lain. Wahiya aslan min in'amihi wa karamihi alaina, iaitulah tentulah ini daripada ke nikmat-nikmatnya dan kemurahannya terhadap kita. Wa anal al fi intizari amrihi, dan aku sekarang ini sedang menunggu arahan empunya nikmat yang sebenar. Jadi seakan-akan jiwa itu, nafsu seseorang itu ketika berpuasa berkata begitu,
wa bihadza yakunu qad adda syukran ma'nawiyan. Dari kerana itu dia sebenarnya telah menunaikan satu bentuk syukur yang bersifat maknawi hiyalatil ni'am, terhadap nikmat tersebut. Wa bihadhihi surah yusbihu as-shawmu fi hukmi miftahin lisyukri, kerana dalam rupa inilah kita boleh katakan puasa itu menjadi seakan-akan pada hukum anak kunci kesyukuran min jihatin syatta, daripada pelbagai aspek. Dzalika syukur ladzi huwal wazifatul haqiqi lil insan, yang syukur itulah yang hakikat wazifah, tugas utama bagi manusia. Jadi sekadar itu perkongsian saya bersama tuan-tuan puan-puan pada malam ini. Moga-moga dengan sedikit pembacaan daripada risalah Said Nursi berkaitan Ramadan ini memberi kepada kita manfaat. Terima kasih kepada sahabat-sahabat daripada Khairat serta yang terlibat dalam menjayakan usaha yang baik ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.